Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini insya-Allah ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 merupakan sambungan daripada 36. Pasal semalam kita habis dengan 36. Saya ulang semula lah ayat 36 ni, baru bila kita faham 36 baru kita faham ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu bunyi ayat yang ke-36 yang kita baca semalam. Ayat ini merupakan ayat dua perkara. Allah mengingatkan tentang dunia. Maknanya ayat bentuk tazhib minat dunia, menzuhudkan Allah dengan perkara dunia. Kenapa? Kerana untuk pergi ke hari akhirat. Ayat untuk menghidupkan suasana akhirat lah, memberi taghrib ilal akhirah. Dua bentuk dunia, tazhib minad dunia; akhirat, taghrib ilal akhirah. Zuhud dunia kerana suka dengan akhirat. Apa dia zuhud? Pasal tu dalam ayat Al-Quran, Allah dalil yang berulang-ulang Allah cerita dalam Al-Quran ialah tentang hari akhirat. Kenapa? Supaya Allah nak masukkan kita suka dengan hari akhirat. Taghrib, pendorong kita untuk pergi ke hari akhirat. Jadi bila kita baca ayat-ayat Allah, Allah nak ingat kena susbati akhirat untuk kita pergi, untuk kita buat persiapan. Maka Allah buat juga dunia, lawan dia dunia. Dunia ini ialah tazhib, maknanya zuhud. Zuhud ini tidak dibenarkan kita tinggalkan dunia. Dunia ini ialah kita mengurangkan kepentingan dunia untuk pergi ke hari akhirat. Itu maksudnya kurangkan kepentingan dunia kerana ada yang lebih penting lagi untuk pergi ke hari akhirat. Maknanya kita guna dunia untuk pergi ke hari akhirat, tempat yang kekal. Jadi Allah buat ayat-ayat tazhib minad dunia. Fama utitum min syai', maka apa sahaja yang diberi kepada kamu berupa segala sesuatu untuk dunia ini. Famata'ul hayatid dunia. Dunia ini mata', maknanya kesenangan yang amat-amat sementara dan kecil dan sikit, tapi kena guna, jangan tinggalkan. Dia ada kepentingan, tapi kepentingan tu sikit dan sementara. Mata' ini dalam bahasa lama Arab maksudnya kain perca untuk cuci, untuk tutup hik tu. Darah-darah hik tadi kita ambil air kain yang dah lusuh, kita sapu tutup darah hik. Lepas tu kita buanglah. Dunia tu cepat sangat habislah kegunaan kain tersebut. Begitulah dunia. Sebab tu dunia ini mata'ul haya, kesenangan yang sementara dan kecil dunia ini. Tapi wahai hamba, janganlah kamu all out untuk dunia. Guna dunia ini untuk pergi hari akhirat. Kerana wa ma indallahi, sedangkan apa yang di sisi Allah, yakni hari akhirat, untuk kita taghrib ila akhirah ialah khairun, lebih baik, berkualiti, tak terkira kualiti akhirat ni. Tak boleh dipikir dengan akal. Lepas tu wa abqa, dan juga dari segi kuantiti dia kekal. Benda banyak, benda bahagia, benda indah, tapi kekal selama-lamanya. Maknanya kita boleh buat kesimpulan, akhirat yang Allah suruh kita taghrib untuk pergi ke sana ini ialah di sisi Allah. Dunia akhirat ini ialah khairun wa abqa, lebih baik dari segi kualiti dia, wa abqa, banyak dan kekal untuk kuantitinya. Maka akhirat ini supaya kita memberi tumpuan, maka Allah pun ceritalah, nak dapat akhirat ini kita kena menekankan hari akhirat dengan mengurangkan kepentingan dunia ataupun menjadikan dunia untuk pergi hari akhirat. Dunia tidak ada sebarang ayat dalam ayat Allah untuk kita tinggalkan.
Dunia bukan untuk ditinggalkan. Dunia bukan untuk kita buang. Dunia ini untuk kita gunakan. Tetapi dunia ini adalah mata. Kepentingan yang sikit dan sementara, hanya kita guna untuk pergi ke hari akhirat. Maka Allah berceritalah kenapa perlu pergi hari akhirat. Supaya masuk dengan kita, akal kita menyintai akhirat. Seronok sangat nak pergi hari akhirat. Allah buat ayat-ayat yang selepas ini, iaitu ayat-ayat targhib kepada hari akhirat. Wahai hamba, jaga-jaga kamu duduk di dunia ini. Sepatutnya kamu gunakan hasil pemberian aku dunia ini untuk pergi ke hari akhirat. Dan jaga-jaga, jangan kamu silap langkah, kerana kegagalan kamu mengikuti perkara dunia ini menyebabkan kamu kecundang di hari akhirat. Maka Allah ceritalah apa syarat-syarat nak pergi hari akhirat, apa persiapan-persiapan nak pergi hari akhirat. Lebih ke 10 cara, 10 kaedah yang amalan kita di dunia ini untuk memastikan kita dapat khairun wa abqa, untuk dapat kualiti dan kuantiti yang kekal untuk pergi hari akhirat. Yang pertama, lillazina amanu, untuk orang-orang yang, bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat Al-Quran, beriman dengan cerita dengan panjang lebar sekali. 80% daripada Al-Quran cerita bab tauhid, beriman dengan perkara-perkara ketauhidan, yang ni 6 rukun iman tersebut. Saya laju sikit pasal dia melibatkan pengulangan semula ni. Lepas tu wa'ala rabbihim yatawakkalu, dan wa'ala, dan kepada rabbihim, dan kepada Tuhan kamulah tempat kamu bertawakal. Dunia ini kita berusaha. Pasal apa? Pasal dunia sementara saja, kena usaha. Jangan tinggalkan dunia. Dunia kita bekerja, kita berusaha, kita macam-macam cari dunia ini. Tapi dunia tadi, lepas kita cari dunia, kena ingat, dunia bukan hasil kepandaian kita, bukan hasil kehebatan kita, bukan hasil kelebihan kita, tetapi dunia ini Allah yang beri. Batu atas rasa kita kena bergantung dengan Allah untuk beri dunia yang kita cari ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, maka dengan Allah untuk kita bertawakal setelah kita berusaha atas dunia ini. Dah dua dah. Beriman, yang kedua bertawakal. Ini untuk pergi ke syurga, untuk dapat benda yang lebih baik dan lebih kekal, kualiti dan kuantiti syurga. Kan tadi dua dah tadi. Yang ketiga, ayat 37, wallazina yajtanibuna kaba'ir, wallazina yajtanibu, masa itu orang-orang yang duduk atas dunia ini, apa dia? Yajtanibu, menjauhi kaba'irul ismi, dosa-dosa besar. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar kalau ikut Ibnu Abbas ialah dosa yang Allah melaknat dia. Itu maksud dosa-dosa besar. Dosa yang Allah laknat. Bila dosa yang Allah laknat, itu masuk dosa-dosa besar. Wal fawahisha, dan juga dosa besar dalam bentuk keji. Bentuk keji ini ialah dosa yang menimbulkan kemarahan, kebencian. Yang ni macam berzina, macam mencuri, merompak, itu wal fawahisha, maknanya perbuatan keji. Dosa besar, lebih-lebih lagi dosa besar yang keji. 4 dah lah. Tadi 2. Jauhi dosa besar, jauhi dosa besar yang keji. 4 dah. Lepas tu yang kelima, wa idza ma ghadibu hum ya'firun. Ini payah ni. Wa idza ma ghadibu, dan apabila kamu marah. Apabila orang buat sesuatu, kamu sakit hati, kamu nak marah. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kamu segera memaafkan tadi. Ini payah ni. Ini teori boleh bercakap, semua orang boleh cakap, ustaz pandai bercakap. Tapi kalau kena tang hidung dia tak mampu nak maafkan orang bila orang menyakitkan hati dia, orang menghina dia. Tapi nak pergi syurga, nak dapat benda yang baik dan benda yang kekal, maka tidak ada pilihan. Allah kata yang kelima, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah kerana perbuatan orang lain, mereka kena memaafkan orang yang buat nyaya dengan dema tadi. Ini kena ada takdir di sini, kena ada perasaan sabar. Allah akan masukkan sabar, tapi dia cerita di sini. Kemudian 5 dah. Yang keenam, wallazina istajabu li rabbihim. Yang keenam ialah orang-orang yang istajabu li rabbihim, memperkenankan, memenuhi tuntutan bagi Tuhan mereka. Orang-orang yang istajabu, orang yang memenuhi perkenan Tuhan mereka. Tuhan mereka yang ni Allah suruh dia buat, Allah larang dia tinggalkan. Memperkenankan Tuhan mereka, memperkenalkan arahan Tuhan mereka. Bila Allah suruh, dia segera buat.
berebut-rebut dia buat. Bila Allah larang, dia berebut-rebut, dia tinggalkan. Itu sahabat. Sahabat ini bila Nabi Allah larang, dia berebut-rebut, berjuang, berebut-rebut. Ayat sini, wallazina stajabu li rabbihim, maka mereka berebut-rebut untuk memkenalkan apa yang Tuhan mereka suruh dan meninggalkan apa yang mereka Tuhan larang. Dan di antara suruhan Tuhan yang paling besar, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh ialah wa aqamus solah, menyempurnakan solat. Menyempurnakan solat, melakukan solat dengan sempurna. Untuk orang lelaki kena pergi tempat-tempat di mana azan dilaungkan, kena solat berjemaah, jaga air wuduk, jaga segala-galanya. Wa aqamus solah. Lepas tu yang ke-8, apa yang ke-8? Wa amruhum syura bainahum, wa amnahum syura, dan bagi mereka urusan mereka, yakni hubungan di antara manusia dengan manusia, ialah kena menerusi syura, bermesyuarah. Daripada kerajaan keluarga kita sebagai suami kena bermesyuarat dengan isteri dan anak-anak dan jiran-jiran. Dengan orang pemerintahan negeri, dia kena bermesyuarat dengan ahli mesyuarat negeri. Orang negara, dia mesyuarat dengan negara. Dunia, dia kena bermesyuarat dengan dunia. Yang penting, Allah kata, nak berjaya pergi ke hari akhirat, kena guna di dunia ini untuk apa? Untuk apa-apa aktiviti dunia. Wa amruhum syura bainahum, kena melakukan urusan mesyuarat. Zaman dahulu dia tak ada mesyuarat. Siapa gangster, siapa gagah, dia punya buat keputusan. Sekarang tak boleh. EQS pun macam tu juga, kena bermesyuarat. Kena bermesyuarat juga apa-apa saja. Tetapi kalau dengan Allah, bukan mesyuarat. Mesyuarat dengan Allah dipanggil sunat istikharah. Solat 2 rakaat, doa istikharah. Itu dengan Allah. Dengan Allah dipanggil istikharah. Dengan manusia dipanggil syura, bermesyuarat. Dua-dua cara menanya, minta pendapat orang lain. Kita tak kuat mana pun. Idea kita Allah bagi, kena minta dengan segala-gala. Berapa dah? Yang ke-8 dah, yang ke-9. Ni yang ke-9. Yang ke-9 nak masuk syurga, nak dapat kemewahan yang kekal dan yang banyak, iaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah bagi kepada kamu, maka razaqnakum yunfiqun, maka hendaklah kamu keluarkan balik sebagai infak. Maka ini penting. Maka rezeki tadi Allah kata, aku yang keluarkan. Infaklah untuk jalan aku balik. Bukan kamu cari sendiri pun, kamu usaha saja. Tapi ingat, kamu tadi bertawakal dengan aku kan. Aku yang buat keputusan tadi, nak bagi ke tak nak bagi ke. Aku akan masukkan kepada tempat-tempat asbab-asbab yang kamu bekerja tadi. Sebenarnya aku yang bagi rezeki kamu. Maka wahai hamba, kalau kamu sayang dengan harta kamu, supaya harta kamu menjadi harta kamu yang benar, infaklah jalan aku. Yang ke-9 tu. Yang ke-10, wallazina iza asabahumul baghyu, wallazina iza asabahumul baghyu, dan orang-orang yang apabila orang menzalimi mereka. Seseorang tersebut, dia terima musibah akibat orang buat zalim kepada mereka. Itu wallazina iza asabahumul baghyu, orang-orang yang terima musibah kerana orang menzalimi mereka, maka orang ini hum yantasirun, mereka diharuskan membela diri. Kalau orang fitnah dia, orang ripuk pasal dia, menyebabkan dia dipenjara, ataupun menyebabkan dia sakit hati, orang maki dia ke, dia kena jawab lah. Kalau takut, kalau malah nak jawab berdepan, guna Facebook, guna boleh jawab, membela diri dia lah. Cerita Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf, dia orang fitnah dia kan, dia masuk penjara. Bila sampai Raja Mesir untuk mengeluarkan dia, dia tak nak keluar. Dia kata, kamu ingat tak wahai wakil raja, kisah orang perempuan yang memfitnah aku dulu? Bersih dulu. Panggil perempuan tu, buat declaration, siapa yang jahat sebenarnya. Maka bila perempuan tu cerita dia salah sebenarnya, barulah Nabi Yusuf nak keluar kepada dalam penjara. Maka kita dibenarkan bela diri kita daripada orang fitnah kita. Kita jawab persoalan mereka. Berapa dah tu? Yang ke-10 dah. Yang ke-10 dah tu. 10 tu lah. Itu 10 cara-cara nak pergi ke syurga. Maka Allah huraikan. Mana tadi? Ayat 39 dah. Ayat 40. Allah nak huraikan bagaimana cara kamu nak bela diri tadi. Cerita dia sikit iaitu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
jika dia fitnah kamu, jika dia pukul kamu, jika dia buat maki kamu, wa jaza'u, dan balasan yang kamu boleh bela diri dengan dia tadi ialah sayyi'atun mithluha. Kejahatan yang dia buat tadi, balahlah dengan setimpal dengannya. Ayat ini dipanggil sayyi'atun. Jangan terjemah sayyi'atun kejahatan. Kalau kejahatan dia dosa kan. Ini sayyi'atun kita kena terjemahkan sebagai membalas setimpal dengannya. Kalau dia maki kamu dengan suara dia 60 degree, kamu tak boleh marah dia dengan 70 degree. Kena sekurang-kurangnya 60 degree juga. Kalau mata dia marah dengan kamu bolak macam itu, kamu kena bolak macam itu. Tak boleh lebih bolak mata tadi. Barulah dibenarkan. Mithluha. Payah. Memang tak boleh. Memang tak boleh nak marah orang setimpal. Tak boleh. Kalau tak boleh, macam mana buat? Allah offer kita, wahai hamba, dah kamu tak mampu, memang tak mampu pun kamu nak buat setimpal, maka cara mana? Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan dia. Ayat tadi, barang siapa, ini terlebih ni, ini terbaik. Barang siapa yang memaafkan, bila kau maafkan dia, cara mana? Bila kau maafkan kesalahan dia, dia maki kamu, dia kutuk kamu, maafkan dia. Lepas tu bukan setakat maaf dia, wa aslaha, ajak dia buat baik, belanja dia makan. Terima kasihlah kau marah aku, ambil pisang ni satu tanda ni. Pasal maka dia akan jadi kawan baik. Ayat lain, bila kita buat macam dia akan jadi kawan baik. Bertukar musuh kepada kawan yang baik. Itu hebatnya. Pasal Allah akan masukkan perasaan kepada orang yang marah dengan kita tadi. Tapi tak mampu nak buat. Marah orang buat kita kan. Sampai 7 keturunan kita marah lah. Itu fi'il manusia. Pasal apa? Syaitan tadi. Syaitan memanjakan angan-angan. Kenapa? Jangan kamu masuk syurga. Pasal apa? Pasal kamu ada sifat tak nak maafkan orang ini. Dia marah sih, kau marah dia dalam banyak. Maka orang yang memaafkan orang tadi, buat baik orang tadi, Allah kata fa'ajurhu 'ala Allah, maka pahala atasnya yang Allah akan bagi. Dalam ayat lain tak terhingga pahala tadi. Tak terkata. Tapi kita tak nampak. Bila kita mati baru kita jumpa benda tu. Pasal nak dapat pahala syurga yang besar ini, kena bersabar macam ini. Innahu la yuhibbul zalimin. Tapi bila kau maaf tadi, pasal apa Allah tekan sangat orang buat zalim ini? Pasal Allah tak suka orang yang zalim berlaku atas muka bumi ini. Sebab tu dia benarkan, dia haruskan kita balas balik, dia benarkan kita maafkan dia, tapi kita buat baik dengan dia supaya tidak ada kezaliman dah. Orang yang marah tadi, orang yang buat zalim kita tadi, last kali dia akan bertukar daripada zalim kepada orang yang adil, kepada orang yang baik. Maka pasal apa? Allah amat-amat benci orang yang melakukan kezaliman atas muka bumi. Walamanin tasara, dan sesungguhnya orang-orang yang bertindak membela diri tadi, ba'da, setelah zulmihi, orang buat kezaliman katanya, faulaika ma'alaihim min sabil, maka mereka tidak ada sebarang jalan yang salah mereka lah. Kadang-kadang bila kita balas dia, bila dia pukul kita pukul dia sama, kita pukul tu orang zalim yang kita pukul tu bukan salah sebenarnya, itulah balas. Faulaika ma'alaihim min sabil, orang yang pukul balik itu sebenarnya dia dibenarkan, dia diharuskan untuk membalas supaya tidak berlaku kezaliman lagi selepas ini. Allah ceritalah kenapa balas balik, kenapa maafkan dia tadi. Allah tak suka kezaliman. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, supaya jalan untuk menyalahkan jalan tadi hanya terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. An-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, tidak bermaharajalela atas muka bumi ini, kezaliman tak wujud lagi. Itu tujuannya. Ulaika lahum, kalau mereka masih buat zalim juga, orang maafkan dia, orang pukul balas dia, setimpal dengan dia, kan dia buat zalim juga, memang zalim betul, Allah akan hukum dia. Ulaika lahum azabun alim, untuk mereka itu yang zalim tadi, Allah akan azab dia amat-amat keras. Kan diberi peluang berkali-kali, tidak nak ambil pengajaran juga dengan cara terus melakukan kezaliman juga. Memandangkan kita maafkan orang, memandangkan kita buat baik dengan orang ini bukannya senang. Maka punca utama perkara ini ialah orang itu kena ada satu faktor kesabaran. Sabar ini memainkan peranan penting. Ubat untuk dah masuk syurga, ubat untuk kita maafkan orang supaya Allah bagi petunjuk kita, sabar saja. Ya, kalau kita buat sabar. Walaman sabara wa ghafara,
Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan orang lain. Dua sifat ini Orang sabar dan setiap masa dia maafkan orang lain. Dia ada perasaan marah ni. Kalau orang tidak ada perasaan marah, bukan orang tu kan. Itu keldai. Keldai. Bodoh. Bodoh macam keldai. Orang marah boleh tak marah. Tetapi orang baik, dia ada marah, tapi dia maaf, dia boleh cool, dia boleh cool down, dia boleh maafkan. Itu maksudnya. Kalau kita orang maki, orang kutuk macam kita suka je, ada sesuatu yang tak betul. Orang panggil waya putus. Waya putus tu. Orang maki dia, orang marah dengan dia pun, dia relax, ketawa. Tak betul. Maka manusia ada perasaan marah, sedih, sakit, suka, itu manusia. Maka sebagai manusia ini dia boleh kontrol bagaimana sabar. Pasal sabar itu yang boleh beri pahala dengan dia. Wala man sabara wa ghafara, dan dimaafkan tadi, inna zalika, sesungguhnya itulah dengan sifat yang amat ditekankan ini, sangat-sangat sifat yang Allah ambil take into account, ambil pertimbangan yang detail tu, zalika, itu sebagai besar daripada azamil umur, keteguhan hati atas semua perkara-perkara yang perlu kita ambil titik berat, kerana Allah memandang berat perkara-perkara ini. Dua perkara, sabar dan maaf, kita kena pegang betul-betul, kita kena berusaha betul-betul supaya apa? Supaya kita melazimi. Itulah Allah suruh, sangat-sangat penting nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau degil juga, kalau tidak nak buat juga perkara-perkara yang semacam ini, Allah kata maka orang tidak nak ambil buat 10 perkara tadi. Dah tahu dah nak masuk syurga tadi, tempat yang kekal, tempat bekas kekal, kualiti yang paling bagus tidak terkira, kuantiti yang terlalu bagus tidak terkira. Tapi kamu nak cari juga dunia yang mata ni, yang semacam mana kain busuk yang tutup hik tadi, kamu nak dia juga. Walaupun syurga bermewah-mewah ni kamu nak juga, maka itu ketandaan hati kamu tertutup. Golongan suka dengan dunia, dah cerita dah hari akhirat bagus sangat, seronok sangat, suka sangat, indah sangat, tapi kamu nak dunia juga yang seumpama mata ul hayat, mata tadi, mata yang benda yang sikit, dan sementara tadi kamu berebut yang tu. Punca dia, wa may yudlilillahu, barang siapa yang Allah sesatkan, barang siapa yang Allah tak buka ni, Allah tak buka untuk beramal dengan 10 perkara ini, walaupun cerita barangkali dia tak nampak juga perkara ini. Wa may yudlilillahu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min waliyin, maka tidak ada siapa yang boleh melindungi dia daripada tak amalkan perkara-perkara ini. Maka dah tak dapat macam ini. Pasal perkara-perkara, bagaimana cara kita nak dapat 10 perkara tadi? Tak ada cara mudah. Cara dia berulang kali menyucikan tazkiyah, menyucikan diri dengan mengambil ibrah daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita bertalaki, lepas kita bertalaki, kita faham. Lepas kita faham, kita tadabbur. Bila kita tadabbur, kita ikut perkara-perkara itu, barulah Allah buka sebagai tazkiyah tadi untuk Allah beri hidayah dengan kita. Kalau tidak, problem. Kalau tidak, Allah tak akan buka hati kita. Maka ketika itu kesan dia apa dia? Wa taral zalimin, kamu akan melihat orang-orang yang degil, orang yang zalim, orang yang tak nak ambil 10 perkara ini. Lamma ra'awul azab, ketika mereka melihat azab, bila mati saja, apa kata mereka? Yaquluna, mereka berkata, hal ila maradi, adakah jalan untuk aku kembali semula ke dunia? Wahai Allah, tolonglah, kembalilah aku ke dunia. Aku nak buat 10 perkara tadi. Aku tak nak jadi garang, tak nak maafkan orang. Aku nak sabar. Aku, kalau orang pukul aku maafkan dia. 10 perkara dia kembali. Dia nak melakukan 10 perkara yang Allah telah gariskan. Nak masuk syurga, kena ada 10 perkara tadi. Bila dia mati, dia menyesal, maka dia nak kembali dunia, minta nak melakukan 10 perkara tadi. Kalau tidak, macam mana pun di alam akhirat tidak ada ruang dah. Di sana untuk hukum saja. Nak menyesal, menyesal ni sebenarnya kita buat sekarang ni. Belajar betul-betul, beramal betul-betul, implement apa yang kita ajar hari ni, yang kita bincang hari ni. Kalau tidak, Tuhan tak akan bagi peluang untuk mereka yang kedua nak kembali semula ke dunia. Pasal mati hanya 2 kali saja, tak akan mati-mati dah.
Maka untuk mereka ini golongan yang minta kembali ke dunia untuk memperbetulkan amalan mereka, minta kembali ke dunia untuk berinfak, minta kembali ke dunia untuk menjadi orang yang baik di hari akhirat nanti. Wa tarahum yu'raduna. Ini sedih ayat ni Dan kamu akan melihat apa dia? Yu'raduna, mereka akan dihadapkan. Tafsir mengatakan bagaimana mereka dibakar. Dibalik-balikkan, bakar atas, bakar kiri, bakar kanan, berpusing macam kita bakar sate tadi. Nak suruh masuk lagi tahu minyak bakar sate tak supaya dia empuk, daging empuk, bukan empuk lain, supaya daging itu lembut. Nak suruh betul-betul hangus. Tengok watarahum yu'raduna, dan kamu akan melihat di pada mahsyar, pada kata ayat ni, di pada mahsyar kamu akan nampak orang-orang yang dibakar di depan kamu tu. Dibakar kiri, dibakar semua sekali. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha, dan kamu akan melihat orang yang dihadapkan, orang yang dibakar, orang yang disuarakan api neraka jahanam. Suara ini tafsir mengatakan dibakar tepat-tepat. 'Alaiha katanya, maka kamu apa jadi kamu ketika itu? Orang yang minta nak kembali tadi, khasyi'ina, tunduk. Kita pun tunduk, takut. Tunduk minadz-dzulli yanzuruna min tarfin khafi. Tunduk rasa hinanya pasal sekejap lagi giliran kita pula. Takut. Nak tengok, takut. Macam kita tengok orang kena pukul, kita gerun. Jadi itulah pada masyarakat nanti, gerunnya melihat orang yang kena hukum, maka kita akan tunduk, tengok dengan ujung-ujung mata saja. Min tarfin khafiyin, tengok dengan lirikan mata, ujung-ujung mata, dengan sembunyi-sembunyi pasal takut sangat dengan sesaknya semacam itu. Maka ketika itulah orang-orang yang mengaji, orang-orang yang bertadabbur, orang-orang yang beramal dengan ayat-ayat Allah, orang yang mengamalkan 10 perkara tadi, dia kata, tengok Allah nukilkan perkataan dia untuk apa? Untuk menyedari kita yang sedang belajar ni. Ada tafsir mengatakan untuk menyakitkan hati orang degil. Dunia dulu diajak, buat tahu je, buat tak kisah je. Maka dia kata apa? Orang yang beriman, orang yang beramal dengan apa yang Allah bagi ni. Wa qala allazina amanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman sempurna dengan beramal dengan Al-Quran, mengambil 10 perkara tadi. Apa dia? Dia kata, innal khasirina, sesungguh orang yang amat rugi. Suruhnya orang-orang apa? Wa qala allazina amanu, dia kata apa? Innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang merugi. Allazina khasiru, ilah orang yang merugi anfusahum, merugi diri dia sendiri atas dunia dahulu. Dia masa ada, tapi masa dia guna untuk dunia. Masa dia panjang, malam ada, siang ada, tak kerja buat pun, dah pencen dah pun. Tapi dulu masa dia kerja-kerja, aku pencen, aku nak mengaji Quran, aku pencen, aku nak duduk kasut. Dia kata macam tu. Bila pencen, lagi kuat dia guna dunia, lagi kuat dia menggunakan sebahagian besar hidup dia untuk dunia akhirat, langsung dia tak nampak Quran, langsung dia tak tinggal. Maka dia telah merugikan diri dia atas dunia dahulu. Bukan setakat diri dia saja, wa ahlihim, untuk ahli keluarga dia lagi teruk. Dua-dua terlibat dengan perkara-perkara ini. Orang yang paling rugi ialah orang yang merugikan diri dia atas dunia, dan juga orang yang merugikan diri dia sendiri atas dunia, keluarga dia juga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rugi bila dia pergi kepada tempat nak terima hukuman, dia orang yang paling rugi pasal dunia tak dulu dia telah buat perkara yang tak betul. Dia tidak beramal dengan 10 perkara yang kita bincang tadi. Kenapa dia tak beramal tadi? Pasal apa? Pasal dia tak masuk tentang adanya hari akhirat, supaya dia berusaha nak pergi dengan pelajari perkara-perkara tadi, dia fail bab tu, maka dia akan merugikanlah yaumal qiyamah. Maka di sini dipanggil apa? Dipanggil idkhal ilahi, pencelahan Allah, nak menguat hujah, nak membenarkan kata-kata orang beriman tadi. Kata-kata orang beriman tadi, insya-Allah macam kita lah, insya-Allah. Semoga Allah pilih kita termasuk orang-orang yang beriman yang akan bercakap macam inilah di hari akhirat nanti. Kita kena niat macam tu, kita kena berdoa macam tu. Wahai Allah, jadilah aku orang yang beriman penuh macam ini, dan aku bercakap macam ini kepada orang-orang yang fail atas dunia dahulu. Maka Allah membenarkan kata orang macam ni. Allah kata apa? Alah, dengarlah semua, betul semua dah tu. Inna zalimina, sesungguhnya orang yang zalim. Apa dia orang zalim? Aku suruh duduk mari dunia ini untuk menggunakan dunia untuk pergi hari akhirat. Tiba-tiba kamu guna dunia ini sepuas hati kamu. Langsung kamu tak
ada ingatan untuk pergi ke hari akhirat. Siang malam kamu guna dunia, kamu menjadi bakhil, kamu menjadi orang yang sombong, kamu tidak langsung ingat akan kitab-kitab aku, kamu guna semua keluarga kamu, tenaga kamu, kewangan kamu yang aku bagi ini, kesihatan kamu untuk all out dunia, maka itu panggil orang yang zalim. Ala inna zalimi, ingatlah semua orang yang zalim itu fi azabim muqim, dalam azab yang kekal selama-lamanya. Zalim di sini kalau ikut tafsir Badawi dan Jalalain ialah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu dikatakan azab yang neraka kekal. Kenapa dia syirik? Kenapa dia syirik? Pasal dalam hadis Nabi tak takut umat dia syirik, pasal syirik ini mudah difahami. Yang jadi masalah, Nabi kata, umat aku berlumba-lumba nak kejar dunia. Bila dia berlumba-lumba nak kejar dunia, dia tidak ada masa nak baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertukar, dia samar, mana satu syirik, mana satu tauhid, mana satu bid'ah, mana satu sunnah. Itu Nabi cukup takut. Nabi takut kerana tu. Kerana orang suka dengan dunia, tidak ingat dunia untuk pergi hari akhirat, maka dia jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena ambil berat tu, kena ambil lah, kena beringat. Rasa leka dengan dunia sikit, aku tak baca Quran petang ni. Leka sikit, malam tak baca Quran lagi malam ni. Usahakan setiap hari satu juzuk lah, ataupun satu muka bercukup lah kan. InsyaAllah lah. Apa-apa cara sekalipun, satu hari kita perlu baca. Pasal apa? Pasal nak ulang-ulang, nak dengar peringatan-peringatan Allah supaya sebati dengan tauhid, sebati dengan sunnah, sebati dengan hari akhirat. Maka wa ma kana lahum min awliya, maka bagi bila pergi ke alam akhirat, maka sebenarnya walaupun mereka rasa atas dunia ini ada orang tolong dia, mungkin dia fikir kalau hari akhirat nanti ada orang boleh tolong aku. Dia kata Nabi boleh bagi syafaat ke aku, orang-orang alim boleh bagi syafaat dengan aku. Dia rasa macam tu. Tapi pasal dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lahum min awliya, dan tiada bagi mereka sebarang penolong yang suruhum min dunillah, yang dapat pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Allah saja boleh tolong. Tapi pasal mereka tidak beriman sempurna, mereka tak amal soleh, maka mereka syirik, mereka tidak ada pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ulang balik, wa may yudlilillahu fama lahu min sabil, dan barang siapa yang Allah sesatkan. Kenapa Allah sesatkan? Kerana mereka jauh dengan ayat-ayat Allah. Itu dia kaitan. Bila Allah seakan mereka jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah khatam hati dia. Bila Allah khatam hati dia, fama lahu min sabil, maka tiada bagi dia jalan untuk kembali kepada syurga kekal selama-lamanya. Dah dengar perkara-perkara ini wahai hamba-Ku, istajibu li rabbikum, sambutlah seruan aku. Tengok ni Tengok Allah kata ni, Allah merayu kita sebagai hamba yang amat-amat dia sayang, pasal nak bagi syurga dengan kita ini. Wahai hamba-Ku, dah kamu dengar dah ancaman aku, kamu dengar dah tabsyir khabar gembira aku, kamu dengar dah tentang cara-cara nak pergi ke syurga aku, kamu dengar semua dah. Sepatutnya wahai hamba, istajibu li rabbikum, sahut dan sambutlah seruan Tuhan kamu ini. Kenapa kamu tak berusaha lagi wahai hamba? Dah umur kamu 70-80 dah, dekat nak mati esok kali dah, tapi degil lagi. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumul la maradalahu minallah. Maka apa? Pasal sahabat itu mengajak kamu beriman sebelum datangnya Allah, yang satu hari, yang hari kiamat, yang kamu tak dapat menolak lagi, kamu tidak ada tempat berlindung lagi. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumul la maraddalahu minallah. Maka datang satu hari kematian kamu lah, ataupun hari kiamat, kamu tak boleh nak menolak lagi apa-apa hukuman yang Allah hukum atas kamu akibat amalan-amalan kamu yang tak betul masa dunia dulu. Maka malakum mim malja'in, maka tidak ada bagi kamu tempat berlindung yauma idzin, pada hari itu. Wa malakum min nakir. Kenapa? Pasal bagi kamu pengingkaran kamu tolak perkara-perkara yang Allah perintahkan kamu tidak berlumba-lumba untuk mematuhi peraturan Allah, kamu tidak berlumba-lumba untuk meninggalkan larangan Allah, kamu tidak berlumba-lumba untuk memahami dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya
jaga-jaga hari tu wahai hamba. Maka bila kita orang yang dah Allah bagi hidayah ya pada Quran ini, maka kita berdoa dengan Allah lah. Wahai Allah, bagilah taufik padaku supaya aku boleh beramal dengan ayat-ayatmu, supaya aku apa dia ada tempat berlindung bila aku pergi menemui Allah nanti. Quran akan bagi syafaat, malaikat akan bagi syafaat, Nabi akan bagi syafaat. Pasal kami beramal, kami tidak tahu mensyirikkan kamu wahai Allah. Maka kalau tak sedar lagi atas perkara ini wahai hamba, fa in a'radu, jika kamu berpaling engkar jugalah. Maka degil lagi ni, orang degil ni tak nak ikut pasal seronok dengan dunia. Dia seronok sangat dengan dunia. Fa in a'radu, maka jika berpaling juga daripada arahan-arahan Allah, daripada pesanan-pesanan Allah ini, fama arsalnaka, berpaling juga pasal kamu tak nak ikut juga, maka Nabi cukup sedih. Bila Nabi cukup sedih, Allah bagi tasliah kepada Nabi. Allah pujuk Nabi, wahai Nabi, manakan umat-umat kamu degil sangat, tak nak terima ayat-ayat yang kamu baca dengan mereka. Wahai Nabi, aku utuskan kamu bukan nak suruh menjaga mereka. Tugas kamu sekadar bagi nasihat saja, baca ayat-ayat Allah saja tugas kamu tu. Kamu tidak akan dipersalahkan. Fa in aradu fama arsalnaka alaihim hafiza. Wahai Nabi, aku mengutuskan kamu bukan untuk mengubah mereka, tapi untuk apa? Untuk tabligh saja. Inna alaika, kata kamu illa apa dia, ilal balagh, kecuali untuk menyampaikan saja apa-apa ayat Allah Subhanahu wa taala. Atas faktor tu Nabi hanya dia menyampaikan ayat-ayat Allah. Selesai tugas Nabi. Maka orang yang dengar kata-kata Nabi, dia ajar orang lain pula. Pasal tabligh ini bukannya kita nak jaga orang lain tadi, kita nak jaga kita dengan Allah. Kalau Allah tanya kita, kamu tak pergi kepada rumah jiran kamu yang ada 50 rumah tu, berapa rumah kamu dah pergi wahai fulan? Apa kita jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh jawab. Itu Quran ni sampai ke supaya semua sekali dapat maklumat tersebut. Maka itulah kamu wahai Muhammad, illa inna alaika illal balagh, untuk menyampaikan saja. Orang kamu sampai akan sampai pada orang lain. Masing-masing menyampaikan semua sekali ya. Untuk kita menyampaikan. Maka wa anna idza dan sungguhnya bila Tuhan kamu menyampaikan saja, tetapi penduduk dunia ini tak seronok dengan Quran ini. Dia tak suka jemuran dengan Quran saja, tak seronok, tidak menyeronokkan, mengantuk. Adalah dia kata cerita benda sama saja, perasaan dia macam itu. Jadi orang-orang semacam ini dia suka dengan apa yang didapat segera dunia ni. Itu yang seronok dia nampaknya tu. Kalau belanja nasi berani, seronok dia. Oh sedapnya. Nasi berani ni lah. Nasi berani yang paling best di Sungai Buloh, dia kata. Pasal apa? Pasal orang boleh belanja. Dia nampaknya tu. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Allah dengan dia tak nampak apa-apa. Kepentingan pun untuk orang jahil lah. Untuk orang yang beriman, dia seronok sangat dengan ayat-ayat Allah. Pasal ayat Allah masuk dalam diri dia. Maka sini Allah kat sini. Idza azaqnal insana, apabila kami merasakan kepada manusia minna rahmatan, daripada sikit tengok ayat rasa lagi. Azaqna, bila kami suruh dia kecap nikmat dunia ni, sikit je kecap ini, tapi dia apa dia orang ni, fariha biha, dia bergembira segembira-gembiranya, seolah-olah dia rasa dunia ini dia yang punya. Dia rasa dapat bermewah dunia ini, dia rasa itulah kemewahan yang besar, dia kata. Tapi Allah kata hanya rasa saja. Kita baca ayat apa ni kan, azaqna, macam kita isi kita gulai ayam, suruh kita kecap, masih ketawa kalau ni kita berkecap sikit je, tak ujung lidah je. Itu je dunia, ibarat dunia ni mengecap lauk yang masak sedap tadi untuk rasa tahap tu dia. Itu je maksud dia. Wa inna iza azaqna insani minna rahmatan, bila kami suruh dia kecap sikit kenikmatan dunia, tapi dia rasa dunia ini hebatlah, dia rasa dengan berbilion tadi sebenarnya kecap saja daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lara ni, kita tergoda dengan benda yang Allah bagi kecap saja, nak berbanding dengan akhirat. Tapi kita rasa bilioner ini, kitalah dunia ini, kita yang punya. Bukan negeri tau, dunia.
Itu merupakan kecapan saja, kecapan pada rahmat saja. Maka mereka itu fariha biha, mereka seronok dengan bergembira sekali hingga lupa akhirat. Kena tafsir itu Pasal kalau baca tak faham ni. Kalau baca saja minna rahmatan fariha biha, maksudnya mereka gembira, mereka dapat rahmat Allah, mereka bergembira. Itu je. Tapi ada ayat lain yang tersembunyi, mereka melupakan untuk pergi ke hari akhirat. Wa in tusibuhum sayyi'atun, jika kami uji pula mereka, kami menimpa kepada mereka dengan kesusahan, dengan musibah. Daripada mana musibah tu? Bila Allah bagi musibah ni Allah kata bima qaddamat aidihim, daripada kesalahan mereka sendiri. Musibah itu bukannya Allah sengaja bagi. Musibah yang Allah turun sikit itu ialah daripada kesalahan sikit mereka. Kesalahan mereka banyak lagi. Tapi kesalahan mereka mungkin yang 1% tadi, Allah nak cuci dosa dia, Allah uji dengan musibah yang kecil. Tengok macam mana dia insaf ke tak insaf ke. Kalau dia tak insaf juga, maka Allah akan hukum di hari akhirat nanti. Jadi golongan inilah golongan yang bagi musibah sikit tapi dia tak sedar. Dia tak sedar, dia rasa tak patut, tak adil Allah. Dia rasa zalim, berbagai-bagai dia rasa. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, jika kami menurunkan musibah pada mereka yang sikit daripada dosa-dosa sikit yang mereka lakukan akibat perbuatan-perbuatan terangan mereka, fa innal insana kafurun, maka sungguhnya mereka amat-amat tidak bersuka sangat. Mereka sangat-sangat engkar, tidak nak balas jasa-jasa Allah yang banyak yang Allah bagi sebelum ini. Allah bagi mewah sebelum ini, dia lupa. Sedangkan bila diterima demam denggi sikit je, dia lupa segala nikmat yang Allah bagi dengan dia. Ini ada satu hadis satu golongan muslimah pergi jumpa Nabi lah. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapalah sebahagian besar ahli neraka ini perempuan? Tanya Nabi itu. Nabi jawab, betul. Kenapa? Kerana 2 perkara, Nabi kata. Yang pertama, sepatutnya orang perempuan dengar ni. Yang pertama, perempuan ini banyak mulut. Mulut dia selalu tak puas hati je. Selalu berletih, selalu mengumpat, selalu mengatakan, melanak, selalu membicarakan benda-benda yang tak puas hati, yang menyebabkan perangai dia yang hari-hari banyak mulut tadi seolah-olah telah menjadi kebiasaan. Kalau bukan kebiasaan, dia akan minta maaf, dia akan bertaubat. Tapi pasal perangai dia yang banyak mulut ini dah menjadi kebiasaan hidup dia, maka dia tak akan bertaubat. Pasal dah menjadi perangai harian dia, perangai dia, maka tak bertaubat. Itu satu pertama. Yang kedua, perempuan ini juga walau banyak nikmat-nikmat yang dalam kehidupan berkeluarga yang suami dia bagi dia beribu-ribu nikmat, tapi dia kata selama aku duduk dengan kamu tak ada yang senang pun. Dia marah dengan suami dia. Tapi suami dia dah 70 tahun duduk dengan isteri dia. Tapi bila diterima bergaduh sekali, suami dia balik lewat sikit, dia kata, sejak aku kahwin dengan kamu ini tak pernah kau balik awal. Sedangkan sebelum ini 60 tahun suami balik awal, sehari balik awal. Dia tak dia lupa. Dia tak nak balas jasa suami dia yang berkorban selama ini, tapi kesalahan sehari dia lupa diri. Itu faktor dia tak. Itulah ahli neraka jahanam. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati dengan suami ini, menyebabkan dah menjadi kebiasaan hidup dia, berletih dengan suami dia, marah dengan suami dia. Maka atas faktor dia tak bertaubat, dia rasa tidak apa perangai macam itu, maka atas faktor Allah umbarkan sebahagian besar wanita dalam neraka jahanam. Sebahagian besar wanita duduk dalam neraka jahanam. Pasal apa? Pasal fa innal insana kafurun. Kebanyakan manusia itu engkar, tak nak balas jasa. Dia lupa nikmat-nikmat yang sebelum ini, dia ingat musibah yang kecil saja menimpa dia, itu yang dia ingat, maka atas faktor dia termasuk golongan-golongan yang degil. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Maka bila kita baca itu, Allah perkenalkan diri dah.
wahai hamba-hambaku, kenapalah kamu degil sangat tak beramal dengan perkara ini? Dunia ini lillahil mulku samawati wal ardi, milik Allah segala di langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u, dan dia yakhluqu, dan dia menciptakan apa yang dia kenaki. Alhamdulillah. Ayat mana tadi lupa dah. Lillahil mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha. Dan dia bagi juga dia akan bagi anak-anak kepada yang kahwin, bagi anak perempuan saja. Kadang-kadang kuasa Allah, setengah orang itu Allah bagi anak perempuan saja. Ini qudrat Allah. Contoh Nabi macam tu, Nabi Lut dia bagi anak perempuan saja. Nabi Syuaib dia bagi anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan setengah itu aku bagi anak lelaki saja. Contoh Nabi Ibrahim, orang lain pun sama. Nabi macam itu, orang lain apa lagi? Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, ataupun kamu bagi anak lelaki, kamu bagi perempuan, kami nak bagi pada keluarga-keluarga tersebut. Contoh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, ada anak lelaki, anak perempuan. Dan kadang-kadang wa yaj'alu man yasha'u aqima, kadang-kadang kami tak bagi anak jadi dia mandul. Mandul suami ke manusia, tak kisahlah, tugas aku tu. Itu maksudnya innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu amat-amat mengetahui dan amat-amat berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Kenapa wahai hamba kamu tak takut dengan aku? Kenapa wahai hamba kamu tak minta tolong dengan aku? Wa ma kana li bisyarin, maka ini penutup ini penutup surah dah. Kita belajar surah Asyura. Apa dakwah dia? Dakwah dia kerana orang mengatakan, sebahagian besar golongan mengatakan dia beramal dengan sekian-sekian amalan bukan sebarangan. Dia kata pasal ada dalil bukti kitab-kitab dia. Allah kata kitab-kitab kamu tersebut, kalau kamu tak baca, tak belajar Al-Quran, tak belajar hadis, kitab-kitab kamu tadi kalau tak sama kitab Al-Quran, kitab kamu tu disqualified, aku tak terima. Yang kitab aku ini betul-betul aku jaga. Kenapa kamu tak belajar kitab aku dulu? Kamu sanggup baca kitab-kitab yang lain, sedang kitab aku ini betul-betul kitab aku jaga. Maka Allah cerita tentang kitab-kitab dia. Nak cerita bab ilmu, bab dalil dan bukti. Kenapa kamu beramal dengan benda yang tidak ada dalil dan bukti? Kenapa kamu tak belajar kitab-kitab aku yang aku sertakan dalil bukti? Maka Allah pun ceritalah sebagai penutup bab dalil dan bukti kitab dia. Bagaimana dalil bukti dia? Ni ya. Wa ma kana lil bashar, selaju sikit. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijabin. Tak layak Allah bercakap dengan seorang itu kecuali Allah hanya bagi wahyu ilham saja. Dengan nabi-nabi Allah bagi ilham, dengan wali-wali contoh Maryam Allah bagi ilham dah. Dengan itulah ilham. Tu yang syarat cara dia. Nak jaga keoriginalan wahyu, bukan Allah bagi sebarangan. Dia boleh bagi dengan cara ilham pertama. Au min wara'i hijabin, atau dengan cara ada hijab. Contoh Nabi Musa pergi jumpa dia nak terima kitab, dia dengar suara saja, tapi tak nampak. Nabi kita di Siratul Muntaha pun sama, tak nampak. Dua cara, ada penutup. Au yursila rasulan, ataupun yang cara yang ketiga ialah cara mana? Cara mana? Cara rasul. Kami utuskan rasul malaikat jumpa rasul manusia, dan fayuhi biizni, dan kami wahyukan dengan dia dengan izin kami ma yasha'u, kita apa-apa ayat yang kami nak bagi. Innahu aliyyun hakim, sungguhnya atasnya maha tinggi lagi maha bijaksana. Maka wahai hamba, memandangkan aku jaga sekali wahyu yang aku nak turun sebagai Al-Quran ini, kenapa kamu pandai lekeh dengan dia? Kenapa kamu sanggup terima mengatakan kamu punya lagi hebat daripada dalil bukti yang benar, daripada amal yang benar ini? Ayat 52. Maka begitulah wahai hamba, bila kitab kamu mengatakan boleh beramal sekian-sekian, kamu kena cek dengan Al-Quran, adakah boleh? Pasal apa? Pasal inah dalil Quran Islam itu ada dalil bukti. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, untuk dalil bukti tadi ruhan. Dipanggil ruh, ini Quran. Ruh ni adalah wahyu. Ruh. Kenapa dipanggil ruh? Untuk hidup kena ada ruh Al-Quran. Kalau ruh kita ni akan mati kalau tidak ada ruh Al-Quran. Sebab umpama jasad akan mati kalau tidak ada ruh. Maka ayat ini Allah panggil ruh sebagai Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina,
dan kami wahyu kepada kamu ruh Al-Quran dari untuk atas urusan kami, dan supaya ruh kamu hidup, kamu berjaya datang menemui aku bagi syurga pasal ruh kamu itu adalah ruh Al-Quran. Kalau tidak ada ruh Al-Quran, kamu lebih hina lagi pada binatang ternakan, wahai hamba. Ayat sama ayat lain lah. Siapa yang tidak ada ruh Al-Quran ni untuk Nabi ni, kamu wahai Muhammad, sebelum aku bagi Quran dengan kamu, sebelum ini sebelum ini tadri, kamu tak tahu, kamu tidak tahu apa itu mal kitabu, kamu tak tahu apa itu kitab pun. Dalam kitab apa dia amalan, apa dia hukum hakam, kamu tak tahu pun. Bahkan kamu duduk menyendiri di Gua Hira. Bagaimana cara kamu nak supaya orang Mekah ini aman, supaya orang Mekah ini baik? Kamu jual harta Khadijah untuk supaya masyarakat baik. Tak berjaya. Pasal kamu buat itu tak sama dengan aku yang suruh dalam kitab aku. Jadi bila aku bagi wahyu dengan kamu baca wahyu aku pada umat Arab, maka umat Arab berubah. Bila apa? Bila kamu baca wahyu aku. Nah, ceritanya hanya Al-Quran saja boleh menyelesaikan segala dunia, boleh menyelesaikan segala keluarga, boleh menyelesaikan segala-galanya. Kalau tanpa Al-Quran, ma kunta tadri, kamu tak tahu apa pun mal kitab walal iman, bahkan iman pun kamu tahu. Bila kamu bagi baru kamu tahu. Sama kita pun. Lepas tu kita ni kalau dengar cerita-cerita orang tak faham Quran, tak faham hadis, khawatir amalan kita, khawatir akidah kita kosong, tak tahu apa pun. Seumpama Nabi tadi, ma kunta tadri mal kitabu walal iman, tak tahu apa. Bila baca Quran barulah tahu. Ini perkara agama lah. Kalau perkara dunia lain. Kalau perkara agama tanpa Quran, tanpa hadis, kosong. Bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Itu manusia. Tapi tahu Quran baru hidup ruh kita. Kalau kata kal an'am bal adallu, macam binatang ternakan, bahkan lebih hina lagi binatang orang yang tak ada ruh Al-Quran. Walakin akan tetapi tengok Allah kata akan tetapi ja'alnahu nuran, kami buat ruh Al-Quran dalam bentuk cahaya. Kamu baca Quran, kamu bertelaki, kamu faham, kamu bertadabbur, dia akan suluh kamu. Cahaya kamu daripada gelap dulu, kamu tak tahu, tak kenal tauhid, kamu buat syirik, sekarang kamu ubah. Kamu buang syirik, kamu ambil tauhid. Dulu kamu buat bid'ah, dah Quran nur, kamu baca Al-Quran, baca hadis, maka Quran dan hadis tolak bid'ah kamu dah buat sunnah sekarang ini. Pasal apa? Allah kata walakin ja'alnahu nuran, aku yang buat Quran sebagai cahaya supaya kamu baca, kamu faham, kamu tukar daripada kegelapan kepada cerah. Maka dengan Quran saja, nahdi bihi man nasya'u, kami memberi petunjuk dengannya, mayasya man nasya'u, kepada sesiapa saja sebagaimana kami kehendaki. Orang yang nak dengan Al-Quran tu yang Allah bagi. Pasal Allah kata man nasya'u, siapa yang kami kehendaki, wa innaka bihi man nasya'u, dengannya kami dikehendaki, min ibadina, dari sebagian hamba-hamba kami. Ini pun daripada ayat tafsir mengatakan dari sebahagian kecil saja hambaku, qalilan, hambaku saja yang dapat ni. Yang lain katsiran, jahil, degil, yang aku humpankan ke dalam neraka jahanam. Wa innaka latahdi, dan sesungguhnya kamu dengan Quran, kitab Quran kami, dengan kamu bertalaki, dengan kami faham, kamu bertadabbur dengannya, maka latahdi, benar-benar memberi petunjuk dengan kamu. Ini Allah kata. Tapi kalau kita tak faham, tak baca, kita rasa saja, oh aku dapat petunjuk dah, aku betul. Itu kita rasa. Bila pergi menemui Allah baru tahu sebenarnya jauh sangat. Itu minta dah kembali semula tadi. Allah kata wa innaka latahdi, sesungguhnya kamu benar-benar beri petunjuk ke mana? Ila siratim mustaqim, ke jalan-jalan yang lurus, seperti doa kita, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, pimpinlah aku kepada syurga kamu, pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Mana mungkin nak jalan yang lurus, kita jauh sangat dengan Al-Quran. Mana mungkin nak jalan lurus, tak nak duduk dalam majlis-majlis ilmu yang adanya disebut perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala. Allah kata ni, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dengan cara ni saja aku buka kamu, akan suluh kamu, aku akan beri kamu supaya apa? Jalan yang benar, jalan pergi ke syurga aku, tanpa kelok-kelok lagi. Apa dia?
Siratal mustaqim tadi, siratillahi, itulah jalan Allah. Allah kata ada keluarga aku atas muka bumi ini. Nabi jawab dah. Allah kata ada keluarga Allah muka bumi. Orang tanya, siapa dia wahai Nabi? Pelik bunyi tu, keluarga Allah. Keluarga Allah, Nabi kata, ialah Ahlul Quran, orang yang hari-hari duduk dengan Al-Quran, pagi Quran, malam Al-Quran, dah baca Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Itulah Ahlullah, itulah keluarga Allah. Itu siratillahi, itulah jalan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Pasal apa? Pasal Allah ni lah, jalan dia ni lah, keluarga ni lah, dia akan bagi pada yang duduk dalam semua milik dia, langit bumi ni hak dia semua. Jadi dia jadi keluarga dia lah, waris dia, duduk bersama-sama dia lah. Maka itulah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka milik Allah lah langit dan bumi yang aku nak bagi kepada kamu wahai hamba. Alah, ni public lah. Alah, dengarlah semua wahai penuntut lah. Wahai semua pembaca Al-Quran, ilallahi, ingatlah kepada Allah lah kita semua. Tasirul umur, kita akan kembali untuk segala urusan kita atas muka bumi. Kepada Allah lah kita akan ditanyakan untuk kembali kepada dia. Dia akan tanya basic ya. Tidak ada ke nabi-nabi aku baca ayat-ayat aku pada kamu wahai hamba. Itu ya basicnya. Pasal apa ni? Alah, dengar semua wahailah manusia, ilallahi, kepada Allah lah tasirul umur, kembali segala urusan-urusan itu. Jadi bila aku perintahkan banyak ayat-ayat dalam kitab aku supaya akan tanya di hari akhir nanti, atas dunia ada tak orang ajar ayat-ayat kepada kamu menjawab kamu ke hukuman ini? Maka kamu kata ada, tapi kamu ghaflah, kamu degil, maka kamu fail. Maka di sini tak beramal dengan ayat ni. Kalau kita beramal dengan ayat ni, yakinlah kita akan pergi menemui Allah. Allah akan tanya pasal Al-Quran, maka kita berusaha untuk mendekati ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah. Wallahu taala alam. Selesai surah Asyura, besok surah Az-Zukhruf insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alal qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi